Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atamut taslim ala nabiyyina Muhammadin sadiqil wa'dil amin, wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Haji Muhammad Nasir bin Bakri, pengurusi Surau Jumaat Ar-Rawdah, barisan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk berada di rumahnya, beribadat kepadanya, dan bersama-sama kita dapat duduk di dalam majlis yang barakah ini insya-Allah taala, yang dinaungi para malaikat, iaitu majlis-majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari ilmu-ilmu agama. Jadi insya-Allah kita masih lagi berada di dalam tafsir surah At-Tin, Wat-Tin Waz-Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin, dan kita telah pun menerangkan ataupun menghuraikan beberapa ayat daripada surah At-Tin berdasarkan tafsiran para ulama dan sebagainya. Kita dah lihat dah apakah beberapa tafsiran yang ada pada setiap kalimat di dalam surah At-Tin ini, yang mana ada ulama yang menafsirkan ayat ini berdasarkan zahir lafaznya. Kan kita dah cerita pada minggu yang lalu, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, Wat-Tin Waz-Zaitun, kan, buah tin dan buah zaitun, sebahagian para ulama mentafsirkannya dengan zahir lafaz tersebut, iaitu betul tentang buah tin dan tentang buah zaitun. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah demi buah tin dan demi buah zaitun, wa Turi Sinin, dan demi gunung Tursina yang berada di Mesir itu, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Dan seperti yang telah kita katakan, sebahagian ulama juga mentafsirkannya dengan tafsiran yang lain, okey, berdasarkan riwayat-riwayat daripada para salaf, iaitu dengan mengatakan bahawa Wat-Tin Waz-Zaitun itu adalah kiasan. Okey, buah tin itu maksudnya tempat yang dibina Masjid Nabi Nuh alaihi salam, kerana di tempat itu, di Bukit Judi, tempat mendaratnya kapal ataupun bahtera Nabi Nuh alaihi salam, di situ tempat yang banyak tumbuhnya pohon-pohon tin.
Okey, wazaitun pula, demi buah zaitun itu merujuk kepada Masjidil Aqsa, yang mana kerana tanah Palestin itu, tanah Baitul Maqdis itu banyak menumbuhkan pohon zaitun. Okey, jadi apabila ulama yang mentafsirkan pendapat ayat ini dengan pendapat yang kedua ini, mereka mengatakan bahawa ianya lebih menunjukkan kesinambungan antara satu ayat dengan satu ayat yang lain, yang mana sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ingin bersumpah dengan nama-nama tempat yang munculnya wahyu-wahyu terbesar di dalam sepanjang sejarah peradaban manusia. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa di Tur Sina, Nabi Isa di Baitul Maqdis, dan Nabi Muhammad SAW di Makkah Al-Mukarramah dalam firman-Nya wa hadzal baladil amin. Okey, jadi kita lihat, okay, tuan-tuan yang mana ada telefon kan, yang mana ada Quran Android boleh tengok. Kalau yang tidak ada mungkin boleh ambil mushaf di sekeliling kan. Jadi supaya kita dapat lebih nampaklah ayat Al-Quran yang sedang kita bincangkan ini. Jadi Al-Imam Ibnu Ashur, okay, seorang ulama mufassirin, ada mengarang kitab tafsir yang bertajuk At-Tahrir wa Tanwir. Okay, kira ulama yang agak terkemudian juga, agak contemporary, lebih kurang dalam tak sampai 100 tahun lagi pun beliau meninggal. Okay, jadi beliau lebih memilih untuk mentafsirkan watin wa zaitun itu tadi dengan tafsiran yang kita katakan tadi. Watin itu tempat Nabi Nuh alaihi salam, wa zaitun itu Masjidil Aqsa tempat Nabi Isa alaihi salam, wa Tursinin, Tursina itu tempat Nabi Musa alaihi salam, wa hadzal baladil amin, dan negeri Mekah itu tempat Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi salam. Jadi dengan tiga ayat ini telah berjaya ditafsirkan, iaitu merangkumi nama-nama 5 nabi-nabi yang kita panggil ulul azmi. Okey, dalam banyak-banyak nabi, dalam 25 nabi dan rasul yang kita perlu ketahui, ada 5 di antara mereka yang Allah Taala iktiraf sebagai ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul itulah dia 5 nabi yang kita sebutkan tadi, nabi-nabi yang ada keistimewaannya lebih berbanding para anbiya yang lain. Nabi Ibrahim ada kisah dia kita tahu, Nabi Musa, Nabi Isa, okey, Nabi Nuh. Jadi dan Nabi SAW, semua nabi-nabi ini kisahnya amatlah kita lihat betul-betul menguji kesabaran mereka. Okey, memang ujian yang ada pada mereka ini lebih daripada apa yang nabi-nabi lain terima. Sebab itulah mereka berlima ini dipanggil dengan gelaran ulul azmi. Kemudian bila kita masuk ke ayat yang seterusnya, insya-Allah taala kita nak sambung tafsiran ayat yang seterusnya pada malam ini, iaitu ayat yang keempat. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Okey, maksudnya sesungguhnya Allah Taala bersumpah ni, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Jadi ini tafsiran ataupun terjemahan yang biasa kita akan dapatkan dalam mana-mana terjemahan Al-Quran. Betul tak? Kan tuan-tuan yang pegang terjemahan Quran, yang tengok Quran Android, saya rasa lebih kurang itulah tafsiran dia kan. Sesungguhnya kami menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik penciptaan, okay, dengan sebaik-baik kejadian, kami bentukkannya dengan sebaik-baik bentuk, okay, dan sebagainya, yang menjurus kepada makna yang lebih kurang sama. Okay, jadi kita lihat bagaimana Allah Ta'ala mengaitkan 3 ayat yang pertama tadi. Allah Ta'ala bersumpah dengan nama buah tin, Allah Ta'ala bersumpah dengan nama buah zaitun, Allah Ta'ala bersumpah dengan nama tempat di Mesir iaitu Tur Sina, gunung yang tempat kita cerita pada minggu lepas, tempat Nabi Musa AS bertemu dan berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung di sebalik hijab, yang mana Nabi Musa boleh mendengar Allah berkata. Okay, Allah mendengar Nabi Musa berkata. Okay, Nabi Musa bermunajat di situ selama 40 hari 40 malam untuk mendapatkan wahyu. Okay, dan wahadzal baladil amin, Allah Taala bersumpah dengan negeri yang menjadi punca permulaan dakwah Nabi SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu negeri Mekah. Jadi tempat-tempat ini adalah tempat yang mengubah manusia menjadi sebenar-benar manusia. Di tempat-tempat inilah
Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan risalah-risalah daripada langit untuk mengajar manusia ini menjadi manusia. Okey, mengubah manusia ini daripada kehidupannya seperti binatang tanpa panduan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan risalah daripada langit ini menjadikan manusia-manusia di situ sebagai manusia yang sebenar. Okey, baik, kita lihat macam mana Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan dengan ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik penciptaan. Okey, jadi nampak tak kaitan dia tu? Allah Taala mengaitkan penciptaan manusia dengan tempat-tempat yang turunnya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang utama, syariat-syariat yang utama dalam Islam. Okey, baik, kita lihat ayat ini ditafsirkan oleh ramai para ulama ataupun majoriti ulama tafsir mentafsirkan ayat ini dengan penciptaan fizikal, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mentafsirkan ayat ini dengan ramai ulama mentafsirkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan makna Allah Ta'ala menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik penciptaan fizikal. Kita tengoklah penciptaan kita kan, kita boleh berdiri dengan dua kaki kan, kita ada hidung, kita ada mata dan sebagainya lah. Jadi kebanyakan para ulama, kita tengok dalam tafsir Ibn Katsir dan tafsir-tafsir yang lain, kita lihat bahawa mereka memberi makna pada ayat ini. Katanya Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Penciptaan tu apa? Bentuk rupa, okay, fizikal, paras rupa dan sebagainya. Tapi Al-Imam Ibn Ashur, okay, Imam Ibn Ashur ni dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir ini, beliau membawakan tafsiran yang berbeza, iaitu dia kata daripada sudut apakah manusia ini diciptakan dengan penciptaan yang paling sempurna. Apakah yang membezakan manusia ini berbanding makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, sehingga Allah sendiri menyebut bahawa Allah telah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik penciptaan. Jadi kita lihat Ibn Ashur berkata bahawa maksud sebaik-baik penciptaan dekat sini adalah iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia dengan fitrah yang baik. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia ini dengan fitrah yang terbaik. Yang mana fitrah manusia ini kalau kita lihat tak sama dengan fitrah makhluk-makhluk Allah SWT yang lain, betul tak? Kan, lembu ada fitrah dia, kan, binatang-binatang lain ada fitrah dia, kan, anjing ada fitrah dia, kan, ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala dah install dalam diri setiap makhluk ini. Okay? Tiap-tiap makhluk ada fitrah dia. Ikan ada fitrah dia. Kalau kita suruh ikan hidup di darat, dah lari daripada fitrah dia, betul tak? Kita suruh makhluk di darat hidup dalam air, dah lari daripada fitrah dia. Jadi begitu juga manusia ini, dia ada fitrah dia, yang mana manusia ini dipanggil sebaik-baik penciptaan selagi mana dia berpegang dengan fitrah dia. Okey? Jadi manusia ini, Nabi SAW kata, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Tidak ada mana-mana kelahiran ataupun bayi-bayi yang dilahirkan melainkan dia dilahirkan di atas fitrah. Okey? Dia dilahirkan di atas fitrah. Makanya setiap bayi yang lahir ini asalnya adalah Islam. Setiap bayi yang lahir yang diciptakan di atas muka bumi ini asalnya adalah Islam. Seseorang itu kalau lahir, sebelum dia mengenal mana-mana agama dia adalah Islam. Okay, Tuhan dia adalah Allah. Itulah yang ada dekat dalam diri setiap manusia yang diciptakan, setiap bayi yang dilahirkan. Tapi Nabi kata apa? Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tapi dua ibu bapanya lah yang meyahudikan dia, atau menasranikan dia, atau memajusikan dia. Jadi maknanya setiap bayi ini lahir dalam keadaan suci, bersih, putih, tetapi ibu bapanya lah yang membentuk dia untuk menganut agama apa didikan yang mak ayah dia beri. Itulah dia. Jadi manusia ini, okay, kita lihat setiap yang melawan syariat Allah itu, dia sebenarnya telah berlawanan dengan fitrah dia sendiri. Okay? Setiap yang berlawan dengan syariat Allah, yang berlawan dengan akidah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah lari daripada
lari daripada fitrah yang Allah Ta'ala ciptakan untuk dia sendiri. Okey, dalam banyak-banyak agama, siapa yang tidak beragama dengan agama Islam, yang menafikan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menafikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak beragama dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah orang-orang yang berlanggar, orang yang berlawanan dengan fitrah dia yang tersendiri. Maka fitrah manusia ini menjadi kotor, menjadi tidak lagi suci apabila dia telah dikotori ataupun dicemari oleh unsur-unsur luar. Okey, jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tadi, setiap bayi ini lahir dalam keadaan fitrah. Ibu bapanya lah yang meyahudikan dia atau menasranikan dia, ataupun bahasa yang lebih mudah lagi, ibu bapa lah yang membentuk dia menjadi apa-apa sahaja yang akan dia jadi. Jadi dekat sini kenapa disebut ibu bapa? Kerana ibu bapa lah penyumbang terbesar kepada diri seorang anak. Okey, macam mana didikan ibu bapa dia, kita tak adalah kata 100%, tapi peratusan terbesar peribadi seorang manusia itu dia akan terbentuk oleh ibu dan bapa dia. Macam mana agama ibu bapa dia, biasanya begitulah agama anak dia. Macam mana pengamalan agama ibu bapa dia, biasanya begitulah pengamalan agama anak dia. Walaupun kita tak nafikan, Nabi-Nabi pun ada anak dia jadi kafir, betul tak? Nabi Nuh AS, anak dia sendiri tak nak ikut dia. Nabi Lut AS, Nabi Nuh anak dia tak nak ikut dia. Nabi Lut isteri dia tak nak ikut dia. Tapi kita tak nafikan, memang ada orang-orang yang macam tu. Walaupun dia sudah duduk di bawah pengaruh ataupun di bawah pengawasan orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah seperti para Nabi ini, dia tetap ingin lari daripada apa yang telah dididik. Dia tetap ingin lari daripada didikan-didikan dan tarbiyah yang telah diberikan oleh suaminya, oleh bapaknya dan sebagainya. Tapi itulah dia tarbiyah yang terkuat, ataupun kita kata penyumbang yang terbesar kepada peribadi seorang anak. Jadi kalau seseorang itu berjaya selamat daripada penyesatan ataupun penyelewengan yang dilakukan oleh ibu ayah dia, insya-Allah dia akan lebih kuat untuk menghadapi macam-macam unsur dan anasir yang berada di luar rumah dia. Okey, jadi kenapa tafsiran ini dipilih oleh Ibnu Ashur, okey, berbanding tafsiran yang dipilih oleh majoriti para ulama yang mengatakan bahawa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ini ialah maknanya Allah Ta'ala ciptakan manusia ni dengan sebaik-baik rupa, dengan sebaik-baik tubuh badan, sebaik-baik fizikal. Okay, sebab apa? Dia kata sebab benda itu benda yang orang kata semua orang dah tahu. Jadi apabila Allah SWT bersumpah dengan macam-macam di hadapannya, sebelum Allah Ta'ala nak sebut laqad khalaqnal insan ni, Allah Ta'ala bersumpah dengan wattin, wazaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Kemudian tambah pula dengan kata penguat pada laqad. Laqad ini maknanya kata penguat, sesungguhnya. Okey, benar-benar sesungguhnya kami mencipta manusia ini dengan sebaik-baik penciptaan, fi ahsani taqwim. Ahsan ini apa maksud dia? Ahsan ini adalah yang terbaik. Taqwim ni apa? Taqwim ini bukan kalender. Taqwim salah satu maksud dia kalender lah kan, yang biasa kita dapat daripada jahim kan, yang kita gantung kat rumah kita ada waktu solat tu, tu taqwim. Okey, tapi maksud lain daripada taqwim ini adalah, okey, dia berasal daripada kalimat qayyim yang bermaksud lurus. Maknanya Allah Ta'ala menjadikan manusia ini dalam satu bentuk yang lurus. Okey, jadi satu bentuk yang baik, satu bentuk yang tersusun, yang teratur. Jadi apa dia yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kat sini? Apakah dia yang teratur dan tersusun itu? Boleh jadi fizikalnya memang cantik, Allah SWT ciptakan kita punya lubang hidung ke bawah bukan ke atas kan. Kalau lubang hidung kita ke atas dah tentu kita tak ada air hujan, betul tak kan? Jadi banyaklah, kalau ikut fizikal ini sangat banyak. Tapi mungkin ada rahsia yang lebih halus yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah fitrahnya di sini adalah fitrah kata ahsani taqwim di sini adalah bermaksud fitrah yang telah Allah Taala titipkan pada makhluk yang bernama manusia ini. Fitrahnya adalah fitrah yang terbaik berbanding makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Okey, jadi kita lihat pula apa ayat yang seterusnya, apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan.
thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu, kita kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah. Jadi maknanya kat sini, kemudian summa radadnahu, kami akan kembalikan dia, campakkan dia ke mana? Asfala safilin, di tempat peringkat orang-orang yang rendah. Okey, maknanya apa kat sini? Manusia itu apabila ada banyak maksud dalam ayat ini, tapi yang berkait dengan tafsiran yang kita ceritakan tadi adalah maknanya manusia ini apabila dia lari daripada fitrah dia. Okay, kita kata tadi manusia ini diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan, dan sebaik-baik penciptaan yang ada pada manusia ini adalah akal dia yang sejahtera dan fitrahnya yang suci. Apabila dia berlawanan dengan fitrah ini dan lari daripada kesejahteraan akal yang Allah Taala beri, dengan apa? Dengan berakidah dengan akidah yang salah, dengan beragama dengan agama yang salah, meninggalkan ajaran agama, Allah Taala akan kembalikan dia ke serendah-rendah tempat. Jadi maknanya Allah Taala akan menghinakan dia, Allah Taala akan menjadikan dia makhluk yang tidak ada kehormatan baginya. Maknanya dia ini adalah sehina-hina makhluk. Sebab apa? Sebab dia tidak menjaga fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada dia. Okey, jadi ada juga maksud lain dekat sini, iaitu manusia ini telah diciptakan dengan sebaik-baik kejadian. Kemudian apabila umurnya panjang, kami akan kembalikan dia ke umur tuanya. Okey, radadnahu ni maksudnya kembalikan. Okey, manusia ini Allah Taala telah ciptakan daripada sifat lemah. Okey, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah Taala telah menjadikan kamu daripada sesuatu yang lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian daripada kelemahan itu jadi kekuatan. Daripada makhluk yang lemah kamu jadi makhluk yang kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah dia mencapai umur kekuatannya itu, dia kembali kepada kelemahan dan ketuaan. Jadi maknanya manusia ini dia akan bermula dengan lemah. Kan kita baby, kita tak boleh berjalan, kita tak boleh bercakap, kita tak pandai nak makan sendiri, orang kena cebok kencing berak kita. Kemudian kita membesar, kita jadi pandai semua tu. Akhirnya bila kita tua balik, kita jadi balik macam baby tadi, cuma dengan versi yang tidak comel lah kan. Kan kita jadi kembali manusia yang tidak boleh bercakap kan. Ada yang sampai umur dia terlampau lanjut, akhirnya tak boleh bercakap, makan kena bersuap, berak kencing kena bercebok kan. Jadi akhirnya rambut pun dah kembali botak. Macam mana dia lahir botak, dah tua dia botak semula. Jadi dia kembali kepada kelemahan, kepada ketuaan. Jadi itulah dia antara maksud summa radadnahu asfala safilin. Okey, tapi kalau mengikut tafsiran yang pertama tadi, kita lihat bagaimana kaitannya dengan ayat yang seterusnya. Okey, kita lihat ayat yang seterusnya. Allah SWT berfirman dalam ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kecuali, okey, tadi summa radadnahu asfala safilin, kemudian jika ia panjang umur, kami akan kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat. Jadi ayat yang seterusnya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Okey, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka peroleh pahala yang tidak putus-putus. Jadi ayat ini adalah menunjukkan golongan yang dikecualikan daripada asfala safilin tadi. Okey, jadi Allah Taala kata manusia ni, okey, kalau dia lari daripada fitrah dia tak berkekalan dengan sifat ahsan di taqwim dia tadi. Okey, dia percaya pada Tuhan selain Allah, dia buat benda-benda khurafat, dia buat benda-benda syirik, dia beragama dengan selain agama Islam, percaya kepada syariat selain daripada syariat Allah, maka Allah Taala akan kembalikan dia ke serendah-rendah tempat. Okey, dia akan diletakkan di serendah-rendah tempat, kecuali orang-orang yang beriman. Okey, kecuali orang-orang yang beriman. Kenapa? Orang yang beriman ini, dia beriman kerana dia menjaga fitrah dia. Okey, maknanya orang yang beriman ini orang yang
menjaga fitrah dia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama-samanya. Okey, jadi orang yang beriman, okey, setelah dia diberi fitrah yang suci oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai makhluk yang baru lahir di muka bumi ini, apabila dia beriman, maka dialah golongan yang termasuk dalam ahsani taqwim tadi. Apabila dia tidak beriman, maka dia termasuklah di asfala safilin tadi, iaitu Allah Ta'ala mencampakkan dia dan mengembalikan dia ke serendah-rendah tempat. Okey, jadi Allah Ta'ala kata kecuali siapa yang tak termasuk dekat asfala safilin ini tadi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman wa amilus salihat. Beriman sahaja tak cukup. Okey, iman ini dia merangkumi 3 perkara, iaitu iman dengan hati, ucapan dengan lidah, dan amalan oleh anggota tubuh badan. Okey, iman yang sempurna dia mesti merangkumi 3 perkara tersebut. Tak boleh kata saya beriman tapi saya tak semayang. Okey, saya beriman tapi saya tak nak bayar zakat. Okey, itu tak cukup. Okey, dia ada sebahagian daripada iman, tapi dia tidak memiliki keseluruhan cabang-cabang iman. Okey, jadi sebab itu setiap ayat Al-Quran hampir semuanya bila sebut allazina amanu mesti akan disusuli dengan wa amilus salihat. Makna dekat sini iman tu satu perkara, beramal soleh tu satu perkara yang lain. Kalau cukup iman tanpa amal soleh, buat apa Allah Ta'ala sebut wa amilus salihat, wallazina amanu wa amilus salihat, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Okey, dalam surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Carilah mana-mana ayat Quran pun biasanya pasti Allah Ta'ala akan sebutkan lepas amanu wa amilus salihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Okey, lepas beriman kena beramal dengan amal soleh. Jadi apabila seorang itu dia mempunyai fitrah yang suci, okey, dan beriman dengan Allah SWT dengan iman yang sebenar, maka iman itu akan dikukuhkan lagi, fitrahnya itu akan dikukuhkan lagi dan menjadi lebih suci dengan imannya tadi yang disertakan dengan amalan-amalan kebaikan. Okey, dengan amalan-amalan soleh yang dikerjakan olehnya. Jadi seseorang itu bila dia beriman dan beramal soleh, apa yang Allah Ta'ala janjikan padanya, falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka, falahum maka bagi mereka, ajrun pahala. Ajrun ini maksudnya pahala, ghairu mamnun yang tidak putus-putus. Okey, jadi orang yang beriman dan beramal soleh ini dengan imannya tadi dan dengan amalannya yang soleh tadi, Allah Ta'ala akan berikan dia pahala yang tidak putus-putus. Dan di antara pahala yang tidak putus-putus itu, ganjaran yang tidak putus-putus itu adalah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jadi sebab itu Allah Ta'ala kata ajrun ghairu mamnun, iaitu dengan pahala yang tidak akan putus-putus selama-lamanya. Seseorang itu apabila dia masuk ke dalam syurga, dia tidak akan jumpa penghujung kepada hari dia berada di dalam syurga. Allah Akbar. Kan? Jadi masuk dalam syurga ni tak ada hari terakhir berada di dalam syurga. Pasti ada esok, pasti ada esok. Esok tu mesti ada lagi. Sampai bila? Sampai bila-bila. Sampai bila-bila tu sampai bila? Tak ada penghujung. Sampailah satu hari yang kita tidak boleh putuskan bilakah hari terakhirnya. Kerana itulah syurga itu, akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Sebab Allah Ta'ala selalu sebut khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sama juga dengan orang yang kafir, bila dia duduk dalam neraka, apabila dia mati dalam keadaan dia tidak mentauhidkan Allah, dia akan kekal selama-lamanya dalam api neraka itu. Kalau dia mati, dia sakit daripada siksaan itu, Allah Ta'ala akan sembuhkan dia dan Allah Ta'ala akan siksa balik. Bila dia hangus terbakar, Allah Ta'ala bagi dia kulit baru, kena bakar balik. Macam itulah sampailah bila-bila. Tidak ada penghujung. Bukan kata ada tempoh 1 hari, 2 hari, 20 hari, 20 tahun, kan, 40 hari ke, tak ada.
dia terus sampai bila-bila. Okey, jadi bila Allah Ta'ala dah ceritakan kekuasaan-kekuasaan Allah Ta'ala ini, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik penciptaan, okey, dan Allah Ta'ala dah bagi tahu kuasanya untuk mengembalikan orang-orang yang lari daripada fitrah ini, yang tidak menghargai sebaik-baik penciptaan yang Allah Ta'ala beri ini kepada tempat yang rendah, kecuali orang yang beriman. Allah Ta'ala menanyakan kepada kita satu soalan yang sangat sentap, satu soalan yang memerlukan kita, ataupun satu soalan yang menuntut kepada kita untuk kita berfikir dan bermuhasabah, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-7, "Fama yukazzibuka ba'du bid-din." Jika demikianlah kekuasaanku, apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, berkata tidak benar mengenai hari pembalasan, sesudah ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanku mengadakan hari pembalasan itu. Jadi bahasa mudah hanyalah kalau saya terjemahkan, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah, yukadzibuka, yang membuatkan engkau berdusta, ba'du, setelah dizahirkan kebenaran, setelah disampaikan wahyu, okey, setelah disampaikan wahyu, setelah diajarkan kebenaran dan sebagainya, maka apa lagi yang menjadikan engkau mendustakan ad-din? Ad-din ini dekat sini boleh ditafsirkan dengan dua maksud. Yang pertama dengan maksud agama, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Dan ad-din ini ada satu makna yang lain dalam bacaan yang kita selalu baca setiap hari. Dalam suratul Fatihah kita biasa baca Maliki Yaumiddin. Ad-din kat Al-Fatihah tu maksud dia Yaumiddin kat sini adalah hari pembalasan. Jadi makna kat sini, setelah kamu tahu kebenaran, apakah yang membuatkan kamu masih lagi berdusta dengan hari pembalasan? Okey, yang mana hari pembalasan ini adalah hari yang benar. Okey, hari yang mana Allah Ta'ala akan berlaku dengan maha adil. Allah Ta'ala akan ciptakan manusia, Allah Ta'ala akan bangkitkan manusia ini untuk dibalas segala kebaikan dan kejahatan. Pada hari itu tidak ada manusia yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun mungkin dia dizalimi di atas dunia, dia akan pasti mendapatkan semula hak dia. Dia akan menuntut semula hak dia di hari akhirat. Walaupun kambing dengan kambing apabila dia bergaduh di dunia, okey, walaupun dia tak dapat balas ketika di dunia, Allah Ta'ala akan beri dia peluang untuk balas di hari akhirat. Seperti mana dalam sebuah hadis yang di sebuah hadis Nabi SAW, sabda Nabi, "La tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawmal qiyamah hatta yuqala lisyatil jalha asyatal qarna." Kamu semua pasti akan menunaikan hak-hak pada hari akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, semua akan menunaikan hak-hak masing-masing. Sehinggalah kambing yang botak akan dibawa bertemu dengan kambing yang bertanduk, yang pernah menanduknya ketika di dunia. Okey, kalaulah kita ada bela 2 ekor kambing, seekor kambing ada tanduk, yang kambing bertanduk ni dia tanduk kambing yang botak yang tak ada tanduk. Jadi dah tentulah dia tak boleh balas, dia tak ada tanduk. Nanti di hari akhirat Allah Ta'ala akan bagi peluang dekat kambing yang tak ada tanduk tu untuk tanduk semula kambing yang bertanduk itu tadi. Okey, itu antara kambing dengan kambing. Macam mana manusia dengan manusia, kan? Lagi banyak kezaliman kita, kan? Kezaliman fizikal kita, mulut kita menzalimi orang, kita mengata orang, kita menuduh orang, kita memfitnah orang dengan macam-macam fitnah, dengan macam-macam label semua. Dekat hari akhirat nanti pasti Allah SWT akan mempertemukan kita. Walaupun kita dekat dunia ni kita rasa kita berkuasa, kita boleh tekan orang kat bawah kita, dekat hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan bawa kita balik bertemu dengan orang yang kita zalimi itu untuk balas semuanya. Okey, tuan-tuan, dan setelah Allah Ta'ala membangkitkan isu hari kebangkitan, hari pembalasan ini, Allah Ta'ala melontarkan satu lagi soalan kepada hamba-Nya, alaisallahu biahkamil hakimin. Okey, bukankah Allah itu seadil-adil hakim? Okey, bukankah Allah yang demikian kekuasaannya itu seadil-adil hakim? Alaisallahu, bukankah Allah biahkamil hakimin, hakim yang maha hakim? Maknanya hakim yang paling adil itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi soalan ini
Allah Ta'ala tanya pada kita bukan sebab dia tak tahu, okay? Dia nak uji kita. Dan ayat ini adalah antara ayat yang disunnahkan, okay, dalam mazhab Syafi'i, okay, menjawab ayat-ayat Al-Quran yang menuntut jawapan ini adalah sunnah hukumnya, sama ada di dalam salat ataupun di luar salat, kerana telah menjadi kebiasaan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahawa apabila baginda melalui ataupun membaca ayat-ayat yang menuntut untuk tasbih, baginda akan bertasbih. Apabila menceritakan, baginda membaca ayat yang menceritakan tentang syurga, baginda akan minta. Dan apabila baginda melalui ayat-ayat yang menuntut kita untuk minta berlindung, Nabi akan minta berlindung. Okey, jadi apabila ayat yang bertanyakan soalan, kita kena jawab. Jadi antara hadis yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi ataupun Sunan Abu Daud menceritakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda bahawa apabila dibacakan alaisallahu biahkamil hakimin, barang siapa yang membaca wattini wazzaitun dan membaca sampai alaisallahu biahkamil hakimin, maka hendaklah diberkata bala wa ana ala zalika minasyahidin, ataupun paling pendek kita sebut bala. Apa maksud bala? Bala ni bukan bala. Bala ini maksudnya ya, okey, benar wahai Allah SWT, dan kamilah yang menjadi saksi. Saksi kepada apa? Bahawa engkau itu adalah ahkamil hakimin. Okey, bila ditanya adakah Allah itu adakah bukan Allah itu seadil-adil hakim, maka kita jawab, ya wahai Allah, engkaulah seadil-adil hakim. Kita pun sebut bala wa ana ala zalika minasyahidin. Okey, dengan secara perlahan sahaja kalau di dalam solat. Okey, di luar solat kita boleh sebutlah alaisallahu biahkamil hakimin. Dan ada ayat-ayat yang lain, okey, yang menuntut kita untuk berinteraksi bila membaca Al-Quran. Contoh, bila Allah Ta'ala sebut sabbihisma rabbikal a'la, Allah Ta'ala kata bertasbihlah menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allah Ta'ala suruh. Jadi kenapa kita diam? Kita kenalah sebut subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Bila Allah Ta'ala sebut wastaghfirillah, kan, mintalah ampun pada Allah, kita pun sebutlah astaghfirullahal azim. Okay, bila Allah Ta'ala bertanya-tanya soalan ini ataupun Allah Ta'ala suruh kita, bila ayat Quran Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang yang beriman berselawatlah dan doakanlah kesejahteraan kepada Nabi dengan sebaik-baik doa. Kita pun bacalah selawat, Allahumma salli wa sallim ala Nabiyina Muhammad, ataupun apa-apa sahaja lafaz selawat yang lain. Okey, jadi nampak macam tu cara Nabi SAW dan para sahabatnya berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka menjadikan bacaan Al-Quran mereka itu hidup. Okey, apabila mereka melalui ayat minta tasbih, mereka bertasbih. Bila melalui ayat yang minta istighfar, baik mereka beristighfar. Bila jumpa ayat tentang rahmat, tentang syurga, mereka minta syurga. Bila cerita ayat tentang neraka, tentang azab, mereka minta berlindung daripada azab tersebut. Dan bila ditanyakan soalan, mereka menjawab soalan tersebut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia tafsiran ringkas surah At-Tin. Okey, nampak macam simple kan, cerita watin wazaitun pasal buah-buahan je kan. Ya, surah ni nak cerita pasal buah-buahan, pasal buah tin, buah zaitun kan. Kita pergi umrah pun kita boleh jumpalah buah tin, buah zaitun. Kalau tak pergi umrah pun kat kedai saleh pun ada jual kan. Kat Taman Cempaka tu buah tin, buah zaitun, kismis semua ada jual dekat situ. Okey, tapi sebalik itu sebenarnya ada benda yang lagi dalam yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan, iaitu supaya kita ini seperti mana diciptakan dengan fitrah yang suci. Okey, kita ni dekat alam gaib lagi kita dah mengaku dah Allah Ta'ala ini Tuhan kita, sebab tu kita diciptakan. Okey, tapi bila kita membesar, okey, ramai manusia ini lari daripada janji-janjinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadilah seorang itu macam-macam agama, macam-macam aliran akidah. Okey, kalau dah jadi Islam pun aliran akidahnya pelbagai-bagai. Okey, kalau tidak jadi Islam pula jadi orang yang kafir, tak percaya pada Allah SWT, yang tak percaya pada Tuhan pun ada. Maka ini surah ini menuntut kita untuk berpegang dengan fitrah yang Allah Ta'ala telah titipkan pada kita ketika penciptaan, untuk kita bawa semula fitrah itu
balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada yaumiddin, hari pembalasan. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Allah Taala tanya, apa lagi yang menjadi alasan untuk engkau mendustakan hari agama? Kalau kau dah tahu kekuasaan Allah Taala, tidak ada lagi alasan untuk engkau mendustakan hari agama. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.